Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ada semua ada nampak dia punya gambar tu. Belum. Hitam. Hitam ke? Ah, Okey. Hitam je. nampak. Anak haram. Anak angkat. Weh. Orang buat nak angkat bawah. Astagfirullahalazim. Alah. Okay. Siapa ada keluarga dia ada anak angkat? Rusdi anak angkat. Dia angkat. Baik, Farid. Empat anak angkat. Oi, kamai sikit. Tak ada, maksudnya tak ada family dia ambil angkat. Ada tak? Tak ada. Pada handsome Farid. Macam Ya, Mahir semua- Zain Faris. Semua tak ada ambil anak angkat ni. Tak ada. Tak ada. Oh, tak ada lah. Okey. Kucing. Okay. Jadi kita belajar ni tentang isu anak angkat lah. Okey. Dengar baik ya. Isu anak angkat ni pernah dengar kisah Amir. Pernah dengar kes Amir? Apa Ustaz? Amerika. Ya, kan Amir yang dia anak angkat. Lepas tu mak angkat dia, mak kandung dia ambil dia balik. Lepas tu dia dera anak dia sampai mati. Pernah dengar kisah tu? Tahu. Ni kalau tak pernah dengar saya tunjuk isu ni dulu. Baik. Apa dia? Ustaz. Saya pun tak tahu apa. Suka tengok mati-mati. Suka tengok Ustaz. Yang Tengok tu sini. Yang tu Nampak? Wish. Nampak ni? Baru lagi. Ni tahun ni lah masa yang saya pernah sebut ni 26 April. Dia kes ni masa kita PKP, awal PKP yang tahun lepas tu. Tapi Yang kena bunuh tangkap mak tu, kandung yang dia kena tangkap tu siapa Ustaz? Mak dia. Oh, mak Mak dia. kandung dia bunuh Amir tu, saya cerita sikit lah. Amir tu dia dibesarkan oleh mak angkat dia daripada umur 2 bulan sampai 6 tahun. Okey. Lepas tu mak dia ni, mak angkat dia, mak kandung dia kahwin dengan kahwin baru lah. Kahwin baru. Jadi bila dia tengok Amir ni dah hidup selesa, dia nak Amir ni balik. Dia ambil lah. Dia ambil. Jadi kita akan bahas lah, adakah boleh mak kandung ni mengambil anak angkat secara terus. Boleh ke tak boleh? Okey, kita akan bahas dua isunya. Boleh tak mak kandung dia ambil anak angkat? Itu isu pertama. Dia dah dijaga berapa tahun, boleh tak mak kandung dia ambil? Jadi mak kandung Amir ni dia ambil lah. Selepas kedua bulan berlaku kes dera sampaikan Amir tu mati dibuang dalam baldi. Bila polis jumpa dia lebih kurang dah mati dekat sebulan tak silap saya baca balik kan. Astagfirullahalazim. Jadi isu ni sangat menyayat hati lah. Kalau kita baca, kalau baca daripada tahun lepas ni isu, kalau kita baca satu-satu NGO, tahu NGO, badan-badan NGO, bukan kerajaan, dan ramai pertubuhan sangat marah isu ni. Tu yang sampai sekarang yang tak silap saya dia ni kena hukuman gantung lah. Mak dia dengan ayah dia lah, hukuman gantung. Macam tu. Tapi boleh tengok lah, kalau boleh tengok ada video Amir tu, boleh buka Facebook nanti tentang kisah Amir, kisah mak angkat Amir yang jaga Amir ni daripada kecil. Kita boleh tengok. Boleh tengok juga ada satu video tu, Amir ni masa dia nak mak kandung dia ambil tu, ada satu video macam Amir ni tak nak balik ke tempat mak kandung dia. Isu-isu juga adakah boleh anak angkat tak nak pergi ke mak kandung dia. Itu isu kedua. Okey. Dia pun tak nak, tapi mak kandung dah ambil juga. Itu dan sebagainya. Jadi benda ni kita akan tengoklah. Benda ni banyak berlaku anak angkat itu isu dari segi mati lah. Dah berlaku kes berat.
Ibu tengok ni 26 April yang tahu kes ni lah, tengok kes macam ni. Bilangan lah. Boleh buka dekat area metro, ni lah rajin-rajin lah baca surat khabar sikit kan. Buka surat khabar online je, bukan kena bayar. Kita boleh nampak kes-kes yang tertentu lah. Boleh Okay. Jadi tu nak beritahu isu sekarang ni penting lah. Isu sekarang ni penting, anak angkat ni dia bukan kita ambil sambil lewa sajalah. Itu isu yang kedua lah. Isu yang pertama tadi. Isu yang kedua ni bagaimana kita nak menjaga hubungan anak angkat dengan keluarga angkat. Itu. Boleh tak ambil anak angkat dan berapakah had umur anak angkat yang dibenarkan dalam Islam dan kerajaan. Ini ketika penting lah. Nampak macam remeh. Tapi sebenarnya Islam dah bahas tentang anak angkat ni secara terperinci lah. Okay? Boleh Boleh. Okay. Pak An baca dulu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Artinya, panggillah anak-anak angkat itu dengan nama bapa-bapa mereka sendiri. Cara itulah yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seagama dan sebagai maula kamu. Dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya, tetapi berdosa perbuatan yang disengajakan oleh hati kamu. Ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ni, ayat ni kalau nak mula cerita nanti cuba hafal lah. Kalau siapa yang dah hafal, ulanglah balik. Jadi mudahnya untuk kamu ni pelajar semangat tahfiz ni, kamu dah banyak hafal Quran. Jadi ingat ayat nasab Quran, ayat tentang nasab anak angkat, ayat surah Al-Ahzab ayat 5. Jadi kita ingat kalau kamu dah ingat ayat ni, dia mudah bagi kamu nanti. Kita tak ada isu sangat lah. Ni kamu nak jawab exam pun senang, kamu nak tengah angkat adik-beradik pun senang. Isu tentang anak angkat. Jadi cubalah hafal, cubalah ingat makna dia sekali. Boleh? Boleh Zat. Boleh? Boleh. Penting lah kalau kamu dah hafal, tinggal nak ulang saja. Kalau tak ingat, rugi lah sebab kamu dah hafal. Jadi saya pernah pesan kali, setiap ayat Quran yang dah diberi tu, kalau kamu dah hafal, ulang je. Balik habis kelas, ulang balik. Confirm dah. Kalau nak A tu bukan sunnah, senang je, sekejap je boleh dapat A. Boleh Boleh Okay, cuba kita tengok dulu Rusdi. Baca dia punya tuntutan. Tuntutan hukum daripada ayat 5 surah Al-Ahzab. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan yang pertama, wajib menasabkan anak angkat dengan nama bapa kandung. Tengok ni Allah sebut, tengok ayat kat mana. Ud'uuhum li'abaihim. Panggillah anak-anak angkat itu dengan nama bapa mereka sendiri. Itu maksudnya nama itu bapa kandung. Isu sekarang kalau kita tengok berlaku pada dewasa kini kan, ramai kita ni jahil tentang agama. Jadi kita ambil anak angkat umur setahun, kita pergi ambil anak angkat, kita contohnya Samad bin Rusdi. Rusdi lah, contohlah Rusdi nak ada anak angkat, asalnya Samad tu bin Farhan, tapi Rusdi pergi jumpa Faan, aku nak jadikan anak kamu tu anak angkat. Jadi Rusdi pun tukar nama anak Farhan tu kepada anak Rusdi. Hukumnya haram, hukumnya berdosa. Number dia. Ya, tak boleh lah. Jadi kalau Rusdi pun nak ambil anak angkat, dia kena kekalkan Samad bin Farhan. Macam tu. Tapi Rusdi jagalah anak angkat tu dengan isteri Rusdi. Boleh? Siapa nama isteri tu?
Contoh nama Rusdi, nama dia Rusdiah, isteri dia. Okey. Rashidah. Rashidah. Okey, jadi nak isunya tak boleh tukar nama bapa. Nama bapa tu tak boleh tukar, nama kandung tak boleh tukar. Kekalkan. Kita sayang macam mana ke, apa ke, tak boleh tukar. Gitu. Istiqlal Fahana ni. Boleh 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 tak? Boleh. Boleh. Okey, itu isu yang pertama lah. Okey, isu yang kedua. Yang kedua, anak angkat yang tidak diketahui bapa kandungnya boleh dipanggil dengan panggilan saudaraku. Ni ayat ni tengok. Fa illam ta'lamu aba'ahum. Kalau kamu tak tahu dia punya siapa bapak dia, kamu jumpa anak tepi jalan macam kata kan, orang buang bayi kan sekarang ni kan. Dia pergi letak dalam tong sampah, na'udzubillah, letak dalam longkang, letak dekat kandang kambing, letak dekat reban ayam, buang kat masjid, macam-macam. Kita ni sayanglah kat budak tu. Jadi kita nak ambil anak angkat dia. Jadi kita panggil apa? Maula. Ni kata maula ni maksudnya orang yang dijaga. Kita nak menjaga dia. Kita nak mengambil dia. Itu panggil maula. Okey? Jadi kita kena panggil gitu. Tak boleh nak panggil contohnya kita jumpa orang tu, kita pun nasabkan kepada nama kita, tak boleh. Kita tahu tu bukan anak kita. Tapi tak boleh bin kepada kita juga. Sekadar panggil maula. Tu kita pernah dengar Muhammad Maula Muhammad Ahmad. Begitulah. Jadi kita tahu maksudnya dia ni adalah anak angkat. Macam tu. Faham tak tu? Faham tak? Jadi itu isu yang kedua lah. Okay, yang ketiga, baca Rusdi. Yang ketiga, jika menasabkan anak angkat dengan nama bapa angkat secara tidak sengaja, tidak berdosa, tetapi jika disengajakan dikira berdosa. Okey. Ni kan. Ini Allah sebut. Ini manusia. Allah tu Nabi sebut. Kalau kita buat sesuatu benda yang kita tak tahu mana dosa, mana pahala, kalau kita buat tu maksudnya itu adalah dimaafkan. Boleh contohnya kita sebelum ni kita seorang fulan tu dia pergi isap rokok dia tak tahu isap rokok tu makruh ataupun haram. Tadi kita dimaafkan. Tapi kalau dah tahu hukum dia, kita wajib tinggalkan macam tu. Boleh Boleh. Contohnya dia kena pergi ke kelas. Dia tahu kelas ada untuk ilmu tu wajib tapi dia tak pergi kelas. Dia sebenarnya dia tak tahu hukum tu tapi dia tahu dia kena pergi kelas. Melainkan kalau ada sebab-sebab yang menghalangkan dia tu dimaafkan. Jadi contoh macam ni lah. Walaisa alaikum junahum fima aqtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Ayat ni ceritakan kalau kadang-kadang kan dia tak tahu boleh tak boleh. Dia katalah Muhammad bin Rusdi. Rusdi tak tahu boleh tak boleh. Tapi bila Rusdi dah belajar tak boleh, jadi dia kena buangkan. Tapi kalau Rusdi tahu tak apalah aku nak kekalkan juga, dosa besar. Macam tu. Boleh Boleh. Faham tak? Boleh saya boleh. Faham. Faham. Okay, sekarang kita pergi kepada yang seterusnya. Syaki baca pula. Sebab nuzul saya. Ya, sebab nuzul. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, bekas hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi Muaz jawab. wasallam telah mengambil Zaid bin Harithah sebagai anak angkat sebelum kerasulan sebut baginda. Kita sebut ni Syaki radhiyallahu anhu kena sebut. Radhiyallahu. Telah mengambil Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu sebagai anak angkat sebelum kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang ramai memanggilnya dengan nama Zaid bin Muhammad. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini yang melarang perbuatan tersebut dan memerintahkan untuk menasabkan anak angkat kepada bapa kandungnya. Okey, dengar baik ini cerita ni sahih Kita ni masyhur, terdengar betul-betul Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ni dia kahwin dengan Zainab binti Al-Jahshi. Okey minta mula tambahan Jadi Zainab ni suami dia Haris. Lepas tu dia dapatlah anak Zaid bin
nama bapa dia asal Zaid bin Harisah. Bila dia kahwin, lepas tu Nabi ni ambil Zaid ni sebagai anak angkat dia. Jaga dah daripada kecil. Nabi SAW ni jawab. Sallallahu alaihi Sallallahu wasallam. alaihi wasallam. Bila Nabi jaga Zaid ni daripada kecil, dia sayang sangat. Orang sayang sangat. Lepas tu bila ada satu riwayat orang kata kan ibu Zainab tadi, ibu Zaid nama dia Zainab. Zainab binti Al-Jahsy. Nabi SAW kahwin dengan Zainab. Zainab tadi siapa? Ibu siapa? Ibu Haris. Zaid. Ibu Zaid. Zaid. Zaid itu siapa? Hamba. Isteri Haris. Isteri Anak Harisah. angkat. Anak angkat. Zaid tu anak, Zaid anak angkat. Anak angkat Nabi. Sekarang ni Nabi kahwin dengan mak pada anak angkat. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Okey. Tetapi orang pertikaikan sebab orang ingat Zaid tu anak Nabi sebab orang tu namanya Zaid bin Muhammad. Jadi boleh tak kahwin? Tak boleh kahwin? Boleh. Kalau ikutkan boleh. Sebab tu dia tukar nama tu, orang Nabi panggil dia, orang panggil Zainab jadi orang keliru. Orang keliru. Kenapa Nabi kahwin dengan kahwin dengan mak kepada anak angkat macam tu? Macam Zaid tu anak dia. Orang macam peliknya Nabi ni kahwin dengan macam orang kerabat macam tu. Jadi timbullah kesalahfahaman tu. Allah memberitahu bahawa tak boleh ubah. Kena kekal lah sebab tak nak ada kekeliruan masyarakat. Jadi kena tulis Zaid bin Harisah. Faham tak tu? Faham. Jadi itu itu cerita dia. Lepas tu yang pertama, sebab tu tak boleh tukar sewenang-wenangnya nama bapa kandung dia. Jadi kekal Zaid bin Harisah. Okay, itu isu pertama. Ini tambahan maklumat lah. Siapakah nama sahabat yang disebut dalam Quran? Zaid. Ayat apa? Baca di. Tak ingat. Tapi kita tahu Zaid lah. Udu'uhum li abaihim. Zaid. Aziz ingat Aziz? Apa ayat Quran yang menunjukkan tentang apa ayat dia? Saya bagi dulu surah Al-Ahzab. Falamma qada Zaidun minha wa tarazawwajnakaha. Masya-Allah. Baik. Allah. Okay. Bebas. Ayat 37 surah Al-Ahzab ayat 37. Falamma qada Zaidun minha. Baiklah deh. Okey, ingat ayat tu. Kalau orang tanya, kamu dah belajar agama ni, kan, belajar bahasa Arab. Tu kalau kita buat karangan ni kan. Zaidun kataba, Zaidun jalasa. Kenapa ulama kitab Nahwu dulu dia ambil nama Zaidun masuk dalam kitab-kitab Nahwu. Sebab Zaidun ni dia artikan di dalam Al-Quran. Tu kena ingat Baik tu Din. Okey, ingat surah Al-Ahzab ayat ke berapa tadi? 37. 37. Betul balik ini sebagai dalil kita lah. Okey, boleh? Okay. Saya bangga set kawan nanti. Okay, saya ringkaskan cerita ni saya ringkaskan cerita ni tengok kan tadi Zaid anak angkat Nabi betul? Betul. Okey. Tapi kan bila Zaid dah besar, bapak dia datang. Bapak dia jumpa Nabi. Dia kata kat Nabi, aku nak ambil anak angkat aku balik. Aku nak ambil anak aku balik. Lepas tu Nabi pun beratlah hati dia. Kan? Lepas tu kan turun ayat Quran tadi, udu'uhum li abaihim kan. Kena tukar nama. Zaid tak boleh sebut bin Muhammad. Zaid kena sebut Zaid bin Harisah. Lepas tu yang Zaid ni rasa kecewa. Rasa sedih sangat. Aku ni sayang Nabi sangat-sangat. Sebab dia kecil kan. Biasalah kalau budak dia duduk dengan Nabi kan. Siapa tak sayang Nabi betul? Betul. Jadi dia duduk dengan Nabi, dia tak nak tukar. Dia pun tak nak balik kepada bapak dia sendiri. Lepas tu bapak dia pun tanya dekat Zaid, apa menyebabkan kamu nak duduk dekat Nabi? Aku ni ayah kandung kamu. Lepas tu Zaid kata, aku dapati dekat lelaki ni ada sesuatu yang
orang lain tak ada. Sebab tu. Tapi Zaid ini sedih lah sebab dia kena tukar nama dia Zaid bin Harisah. Sebab kalau amalan jahiliah, sebelum ayat tadi turun kan, ud'uhum li'abaihim, sebelum ayat ni turun, orang Arab dulu dia akan menasabkan nama bapa mereka tu. Tu dia orang tak Zaid bin Muhammad. Contohnya Muhammad bin Umar. Dia letak nama bapa angkat dia. Itu dulu. Nabi Muhammad pun ikut ajaran amalan jahiliyah. Tapi ayat Quran turun, tukar balik benda tu. Faham tak? Faham Ustaz. Lepas sebabkan itu Zaid ni rasa sedih. Bila Zaid sedih, Allah bagi satu gambar cerita, Allah bagi satu khabar gembira menunjukkan bahawa dia inilah kamu kemuliaan Zaid. Allah abadikan, Allah patrikan nama Zaid ni dalam Al-Quran. Tengok. Itu satu orang panggil keistimewaan, keagungan, kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Faham tak tu? Faham Ustaz. Cuma hari ni saya nak terangkan kat sini pagi ni, tengah hari ni nak terangkan para sahabat jangan cela. Kita jangan nak kutuk sahabat, para sahabat Nabi lah. Jangan, kalau ada orang kata ada orang hina sahabat, ada orang kata kutuk sahabat, kita kena jangan kawan hari itu. Semua kita bertampar dia. Itu mungkin ada orang panggil Syiah. Kebanyakannya Syiah lah. Kalau ada yang hina Aisyah, ada yang hina Abu Bakar, ada yang hina Uthman, lepas tu ada yang hina Muawiyah, lepas tu dia ni angkat Ali kita sanjung. Tapi kalau dia angkat dahsyat-dahsyat sangat, itu kita faham itu adalah golongan Syiah. Okey? Faham lah? Faham? Okey. Kita sambung seterusnya. Syauqi baca pula. Saya tadi Syauqi. Syauqi dah Ustaz. Oh sorry, Farid, sorry. Ya okey. Okay, baca dah. Farid, baca Farid. Yang Kaedah dia Farid. istinbat hukum berdasarkan lafaz ud'uhum. Ulama mengistinbatkan hukum iaitu di atas berdasarkan lafaz ud'uhum, iaitu fi'il amar yang menunjukkan perintah suruhan yang membawa hukum wajib. Oleh itu, anak angkat wajib dinasabkan kepada bapa kandung. Menasabkan anak angkat kepada bapa angkat adalah dilarang sama sekali. Okey. Ni tengok saya share ni, tengok ni saya bagi nota ni, tengok sikit, tengok. Itu. Kan. Saya tak buka mic. Saya ada. Dia awal masuk. Syed, mana Syed? Ya. Okey, kita tengok ni. Kita tengok. Tadi kan perkataan tadi Fi'il Amr, nampak kat saya tulis ni? Aku tak kanak-kanak. Yang atas ni nampak? Da'a. Okey, asal perkataan dia da'a, iaitu menyeru. Da'a ni al-fi'lu al-madhi. Okey, nampak? Kalau mudhari' dia yad'u. Okey. Kalau fi'il amr dia ud'u. Okey, ini tiga ni kita ingat lah. Kalau orang tanya mana asal perkataan ud'u, asal ni kata da'a. Saya pernah terangkan dulu kan, kalau fi'il tu huruf akhir dia baris alif, huruf dia alif akan jadi apa? Huruf Wow. Kalau dia jadi kalau alif maksurah dia akan jadi kalau macam ni jadi dia jadi dia tak ada, dia buang tak mudhari' dia jadi apa? Mudhari' dia Rom. Yarmu. correct. Yarmi. Kena jadi ya. Kalau dia mungkas kalau dia ni dia akan jadi yarmi. Macam tu Itu. Boleh? Itu kan? Tengok kalau kita lain. Qala. Mudhari' dia jadi kan alif tu kena tukar jadi apa? Yaqulu. Wow. Yaqulu. Macam itulah. Sebilangan sajalah. Tak semua, tapi kebanyakannya tengok yang macam ni lah. Kebanyakan macam ni. Da'a dengan rama macam tu. Okey? Faham tak tu? Faham Ustaz.
Ya, betul. Kita ambil kitaan lain. Roma apa? Mana Roma? Tu biskut Roma. Bukan. Okay. Roma. Roma apa Roma? Genggam aja. Melontar. Sikit lagi kan, sikit lagi. Sikit. Okay, Kalau Masya. Roma tu apa? Dia punya amar tak? Amar dia. Rom. Army. Balik. Irmi. Army itu yes. Oh, Irmi. Okay. Irmi. Okay, kalau Masya, mana Masya? Macam jalan je. Jalan. Okay, kalau mudhari dia jadi Yamshi. Empas. Betul lah. Padu gila. Okay. Ismi. Gitu. Kalau amar dia? Ismi. Im Imsi. Jangan Ismi kan. Okay. Empas lah. Gitu. Okay. Lama muntah. Boleh ya? Boleh. Okay, kena ingat benda tu lah. Da'a tadi asal dia udu'u tadi, udu'u dia ihim kan. Da'a yadu'u udu'u. Jadi kita ingat lah. Kalau kita faham benda ni, mudah lah kita. Oh da'a yadu'u udu'u. Kita mudah lah faham. Tak perlu nak pening-pening kepala macam tu. Boleh? Boleh tak? Boleh? Ada soalan? Enggak. Okay. Jadi bila fi'il amar ni dia bermaksud wajib lah. Fi'il amar ni bermaksud wajib. Okay. Boleh? Boleh tak? Boleh tak? Okay. Boleh. Kita padam dulu. Pergi balik yang dekat Word. Sikit je nak biar. Kita habis dalam 3 suku boleh lah? Sikit je. Boleh. Senang Boleh. je. Sekejap sangat tak? Oh nak lama lagi? Di kau baik sikit. Okay. Sikit je, okay. Okay, ini penting lah. Ni saja baca tengok. Okay. Bagi siapa boleh baca ni? Said. Said. Said baca lah Said. Abang Said. Ya. Okay. Baca lah. Batas pergaulan. Weh, Muaz PM aku dia cakap nak baca. Batal pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkat. Memberikan pendidikan agama yang secukupnya kepada anak angkat dan anak kandung sejak kecil lagi, terutama tentang aurat dan adab pergaulan dalam keluarga. Ini penting lah. Kalau kamu nanti bila dah kahwin ke, nak buat apa pertubuhan, nak buat rumah anak angkat ke, bila nak buat tu ingat, pertama nak kena pastikan mesti beri pendidikan agama yang secukupnya. Macam tu. Kalau kamu ada anak angkat, ada anak kandung, kamu kena bagi dengan adil. Tak boleh lah. Anak angkat aku sayang lagi. Anak kandung kita abaikan. Tak boleh lah. Tak boleh. Kalau kita baca dalam kertas-kertas akhbar ni, dia kita akan nampak isu dia dia bagi harta kepada anak angkat lebih. Anak sendiri tak nak bagi harta. Itu masalah juga. Itu tak faham tentang agama dengan baik. Kita tak boleh nak imbang mana satu keutamaan, mana satu yang lebih utama, anak angkat ke anak kandung. Dua-dua penting. Dua-dua penting tapi jangan ada lebih. Tengok anak angkat ni handsome. Anak kandung tak handsome. Oh sayang anak angkat macam tu. Jadi tak boleh ada pilih kasih dalam keluarga. Malah. Boleh Boleh. Okay, baca. Lagi Syed. Menjaga batas pergaulan seperti sentuhan dan bahasa badan antara bahasa badan. Bahasa badan antara anak angkat dengan keluarga angkat. Okay, contoh Syed kahwin kan, umur Syed dah 30. Anak angkat Syed tu umur dia 19, perempuan, comel tu. Lepas tu Syed nak suruh dia salam Syed. Boleh tak boleh? Boleh. Tak boleh lah. Tak boleh. Anak angkat ni kan kita belajar dulu kan, perkahwinan panggil perkahwinan mu'abbad. Haram kahwin mahram selamanya. Apa dia? Pertama apa? Perkahwinan, musaharah. Lepas tu Ni angkat. Penyusuan. Itu memang tak boleh. Kalau susu tu tak boleh. Jadi kalau ni kan tiri. lepas tu adik tiri. Tu kata kalau yang anak angkat ni
dia bukan ada pertalian darah pun. Jadi tak boleh tak boleh. Kita boleh kahwin pula dengan dia. Macam tu. Sebab tu isu sekarang ni kita tengok macam apa. Contoh saya ni umur 40 jumpa student masa tu saya jadi pensyarah lah kan. Lepas tu saya pun tengok ada pelajar umur 19 tu, aku nak buat jadi anak angkat lah pula. Jadi sugar daddy. Bukan jadi anak angkat. Tak dia. Lepas tu kahwin pula dengan anak angkat tu. Tak boleh Tak boleh Okey. Faham tak tu? Faham Ustaz. Kalau nak ambil adik angkat boleh? Boleh. Tak, Ada ke adik angkat, kakak angkat, abang angkat? Ya dia. tak ada. Nak mengarut semua Ustaz. Baik sikit. Muaz tengok Pak An ni comel. Muaz bukan tegak Oi. Pak. Jadi adik angkat aku Ustaz baik sikit Ustaz. Boleh Muaz? Boleh. Satu katil. Aku yang abang. Tak boleh Jadi kawan baik pun boleh Kalau tiba Pak An apa Ustaz. jumpa Saya kakak mundur. mana-mana Ush. awak jadi kakak angkat saya tak boleh Banyak penampak Ustaz. tak boleh kakak angkat ke adik angkat ke apa angkat ke tak boleh faham tak tu? Angkat nikah dia Ustaz. Jadi Ustaz. Anak kandung dia dengan anak angkat dia antara dua tu boleh kahwin ya Ustaz? Boleh kahwin Oh, boleh kahwin. Maksudnya dia orang tak boleh salam Ustaz kan? tak boleh Tak contoh Rusdi dan bapa Rusdi apa? Samsul. Syamsul ada Rusdi. Lepas tu anak angkat ni Rashidah. Rusdi 18. Rashidah umur 20. Lepas tu Rashidah ni tengok Rusdi comel nak kahwin boleh. Gitu. Jadi tak boleh dia boleh. Jadi tak ada sentuhan. Nak duduk sebilik pun lagi tak boleh Tapi kalau ada benda susuan tak boleh kan? Okey. Soalan menarik. Kalau nak jadi anak angkat tapi nak ambil susu ni pada umur bila? 2 bulan. Sebelum 2 tahun. Masih kecil. 2 tahun. 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah 2 tahun ke bawah. Itu dia anak angkat jadi susuan. Macam tu baru kira haram berkahwin. Jadi mahram baru jadi mahram. Sekarang ni umur 7 tahun baru jadi anak angkat. Lepas tu nak bagi susu. Boleh tak boleh? Boleh. Betul. Dia dah 7 tahun nak bagi susu pula. Woi, itu kata. Susu everyday. Tak boleh susu badan, susu ending boleh susu badan tak boleh. Faham Faham. That's lady. Jadi kalau nak tadi macam Farid sebut 2 tahun dia dapatlah contohlah dia baru lahir baru 10 sebulan lepas tu suruh perempuan tu ambilkan dia jadi mak angkat dan mak angkat dia tu kena susukan jadikan dia sebagai anak susuan begitu. Masa tu haram lah dia panggil anak susuan. Faham tak tu? Ustaz. Anak angkat dengan anak tiri lain Ustaz lain Ustaz. Lain lah. Anak tiri kalau si A Bapak kahwin 2. si B bapak kahwin 2. Kalau anak yatim Ustaz. Anak yatim dia boleh jadi 2 sebab tu anak yatim ni macam ni. Kita ambil Bin anak Abdullah yatim. Okey, dia isu tu 2 lah. Nak panggil isu bin Abdullah ke tapi jumhur ulama ada yang kata nak kata tak boleh jumhur lah. Ada setengah anak yatim boleh bin kepada bapaknya. Kalau tak tahu siapa dia bin kepada Abdullah. Itu ada isu lain lah. Gitu. Tapi kalau anak yatim tadi macam tadi lah. Contoh orang tu buang anak tu dekat masjid. Betul? Dia kira anak yatim tak? Anak buang kan. Anak pungut ke anak buang. Lepas tu kita ambil. Jangan panggil anak pungut. Tak silap. Tak sedap silap. Tak sedap panggilan tu. Jadi anak yatim tu kita ambil kat masjid. Kita jadikan anak angkat. Nak jadikan dia anak susuan. Suruh perempuan tu ataupun isteri dia tu susukan dia dulu. Jadi anak susu. Asalnya anak yatim lah. Asalnya boleh anak yatim boleh. Ataupun kita pergi ambil anak angkat dekat saudara terdekat pun boleh. Boleh Boleh? Boleh. Faham tak? Boleh. Faham. Okey, baca lagi. Baik. Menjaga batas aurat dalam kalangan ahli keluarga. Apabila anak angkat telah akil balik kerana keluarga angkat bukanlah mahram.
Okey, tadi jelas Kalau anak angkat jadi kalau nak mudah tadi buat macam Faris sebut tadi, jadikan dia keluarga susu, anak susu. Macam tu boleh. Baru dia jadi mahram. Enak susunya. Ya. Boleh Faham Oh, Okey. Okey, ni tadi tuntutan. Tadi sorry. batas. Kepentingan. Ni penting Ni last ni, bukan last Sikit satu last. Okey, tengok kepentingan menasabkan anak angkat kepada bapa kandung. Ini isu ni supaya masyarakat tak keliru. Okey? Okey, siapa dia Muaz, baca Muaz. Kepentingan menasabkan anak angkat kepada nama bapa kandung. Ya. Kesan menasabkan anak angkat kepada nama bapa angkat. Pernikahan jika diwalikan oleh orang yang tidak sah nasab seperti bukan bapa atau saudara lelaki kandung, maka pernikahan tersebut tidak sah. Faham tak? Tak. Contoh tadi tadi macam Muaz tadi dia ada anak angkat. Nama dia Muazziyah. Okey Muazziyah dia tu sebenarnya adalah anak Faris. Muazziyah binti Faris. Tiba-tiba Muaz jaga. Tak sedap tak? Tak sedap. Jadi Muazzah. Okey. Lepas tu Muaz ambil jaga Muazzah tu daripada kecil. Lepas tu Muaz tukar nama dia, Muazzah binti Muaz. Padahal bapak dia Faris. Lepas tu bila Muazzah tu nak kahwin, umur dia dah 18 nak kahwin. Lepas tu Muaz kata akulah wali dia. Lepas tu Muaz jadi wali. Sah tak sah sampai ni tu? Tak sah. Tak sah. Bapak dia tanggung dosa. Kalau anak dia kahwin juga, bapak tanggung dosa. Anak dia macam dah sepertinya zina. Dan dosa tu bapak dia lah. Bapak dia tahu benda tu. Okey. Yang anak itu ini isu anak angkat. Isu ada orang nikah tu lain. Ini isu anak angkat. Okey. Bapak tu tahu. Itu sebenarnya anak Faris. Sebab dia tu adalah ambil anak angkat. Boleh? Boleh. Faham? Boleh tak? Faham tak? Okey. Ada soalan? Tidak ada. Okey. Nak sambung sikit. Wah. Nafkah dan tanggungjawab. Nafkah dan tanggungjawab terhadap anak kandung adalah wajib dan lebih berat daripada anak angkat. Okey, ini normal lah. Nafkah tanggungjawab pada anak tu lebih penting lah. Tapi bukan anak-anak angkat dan tak penting. Cuma tak boleh berlebihan macam tu. Melainkan kalau dia anak susu, itu isu lain. Ni anak angkat dia dah, anak angkat sekadar biasa-biasa je. Kita nak jaga dia je. Okey, baca lagi Mas. Perwalian. Selain pernikahan, wali berperanan penting dalam banyak perkara seperti dalam pengurusan harta, penjagaan anak yatim dan haji. Tak apa wali, tak apa. Teruskan. Pewarisan harta dan wasiat. Pembahagian harta pusaka kepada anak angkat bermakna memberikan harta yang bukan haknya. Anak angkat hanya berhak mendapat wasiat dan hibah. Okey, ini penting isu ni penting. Sebab tu kalau anak angkat dia, tak ingat saya baca khabar lama dulu, anak angkat ni dia tuntut harta pusaka. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Jadi dia memang kosong Memang kosong. Dia takkan boleh. Dia takkan dapat kerja. Bapak dia ada 1 million. Dia kata saya ni anak dia. Tapi tak boleh juga. Dia anak angkat ni dia tak ada harta. Maksudnya apa yang perlu buat bapak angkat dia tu kena bagi wasiat ataupun hibah. Hibah tu apa? Hadiah tu hadiah. Jadi dia boleh. Kalau dia harta faraid tak dibenarkan. Dia tu segi niat lah. Apa dia? Dari segi niat je lah maknanya kan. Sekali lagi? Dari segi niat lah maknanya kan. Niat? Dia nak jadi hadiah. Ada dia kena awal kan, kita belajar yang wakaf dan juga hibah. Kan kalau hibah ni kena bagi masa hidup. Bapak dia tu sebelum mati dia bagi wasiat dia tulis. Aku bagi pada Zaid anak angkat tu sebanyak 1 juta.
dia kena tulis siap. Kalau bapak dia tak bagi, kosong lah, tak dapat apa lah. Wasiat pun hibah, dia kena bagi masa hidup lagi, dia dah kena tulis buat hitam putih. Macam tu. Faham tak tu? Faham Ustaz? Kalau dia nak tak ada faraid, tak boleh. Wasiat masih hidup, hibah masih hidup, bukan niat. Niat tak boleh kalau niat. Kalau wasiat dan hibah ni kena bertulis. Pentinglah kalau nanti kan bila macam kita nak pergi lebih besar kan. Contoh kalau mak ayah kita dah tua, saya kata ini penting. Kalau kita belajar agama ni penting. Kalau kita tahu kita mak kita tu dia kata saya wasiatkan harta ni kepada alun. Jadi kita ni kena patuhilah wasiat tu. Kalau dia dah dia bagi hibah, dia bagi rumah ini dekat Angah, kita kena patuhilah. Macam tu. Tapi semua ni kalau wasiat dan hibah ni mesti bertulis. Kalau cakap-cakap mulut ni dia boleh jadi sama-sama. Boleh orang menipu A, menipu B, menipu C. Dia sebaiknya kalau nak hibah dan juga wasiat kena bertulis. Faham? Ni pentinglah kalau mak ayah supaya tak gaduh nanti adik-beradik di kemudian hari. Anak nak kereta, anak nak motor, alung nak kereta, angah nak kereta, alung nak rumah, angah nak rumah, gaduh. Saya nak kahwin Ustaz. Nak kahwin tu tak ada masalah, dia tak ada isu pasal harta, nak kahwin lah. Duit tak ada. Bayar gitu kan, sakit lah. Okey. Sama sikit pergaulan. Gitu. Pergaulan. Anak angkat merupakan bukan mahram. Pergaulan dengan keluarga angkat seperti batas aurat dan adab pergaulan perlu dijaga. Okey, mudah sajalah. Okey. Terakhir ni ada siapa ni? Huda, boleh baca Huda? Boleh saya boleh. Huda? Udah ada dalam talian. Huda baca tu hikmah. Hikmah surahan menasabkan anak angkat kepada bapa kandung. Pertama, mengiktiraf bapa kandung supaya dapat mengekalkan pertalian nasab antara mereka. Yang kedua, memelihara risalah keluarga supaya tidak bercampur dengan orang yang tiada hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, menjaga batas aurat dan pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkat kerana mereka bukan mahram. Yang keempat, memastikan hukum perkahwinan anak angkat perempuan sah apabila walinya ialah bapa kandungnya. Yang kelima, memelihara hak seorang anak angkat kepada bapa kandungnya seperti hak warisnya, harta, pusaka. Keenam, anak angkat dapat mengenal asal-usul keluarga kandung supaya tidak berlaku kekeliruan pada masa hadapan. Okey. Tu jelas lah. Faham? Okey. Kita pergi yang terakhir. Okey, tengok ni. Nampak tak? Nampak. Tindakan yang sesuai dengan tuntutan ayat hukum untuk diamalkan dalam kehidupan. Okey. Kita pergi kat sini bawah sikit. Ni, nampak tak ni? De facto. Nampak tak? Nampak tak? Okay, de facto ni penting lah. Tengok. Baca Pak. Nak. Bawah sekali tu. Sebab belum. De facto 40. Allah. Saya nampak slide ni. De facto. Pendaftaran pengangkatan seorang kanak-kanak yang berada dalam jagaan dan dibesarkan oleh mana-mana orang dewasa atau pasangan suami isteri selama kurang daripada 2 tahun. Okay, ini maksud dia de facto ni dia panggil kanun akta, dia panggil akta. Kita belajar dulu syariah ni akta. Maksud dia gini kalau kita nak ambil anak angkat, Pak An nak ambil anak angkat daripada Syauqi. Okey, bila dah buat agreement, okey, Pak An ni akan jaga anak Syauqi ni selama 2 tahun. Sugar daddy. Bukan sugar daddy. Anak angkat
Jaga anak angkat tu selama 2 tahun. Tak boleh kurang pada tu. Lebih tak apa. Maksudnya kalau Syauqi ni, Pak An jaga anak Syauqi kan. Syauqi kata, aku rindulah anak aku. Tapi baru setahun je Pak An jaga. Syauqi pergi jumpa Pak An. Aku nak anak aku balik. Tak boleh. Dia mesti 2 tahun. Tu dia panggil ada perjanjian tu masa serah tu kena ada hitam putih. Perjanjian Hudaibiyah. Dia panggil akta di facto. Sebut sama. Akta di facto. Maknanya kalau dia 2 tahun kan. Kalau Syauqi langgar, Syauqi lah salah kan? Ada salah kita boleh nak saman ke, nak tak bagi aku tak nak bagi. Terpulang pada hang lah. Gitu. Dia panggil akta undang-undang untuk melindungi ibu bapa. Okey Boleh? Boleh. Ingat itu panggil di facto. Okey. Kita pergi yang terakhir, refleksi kendiri. Tengok. Okey, baca siapa nama ni? Rudi. Zulaika. Zulaika dia ada hal sikit. Okey. Baca ni Rudi. Refleksi yang mana tak? Ni. Sikit tu. 82. Situasi tu pertama. Yang pertama, seorang ibu mahu menuntut kembali anaknya yang telah diserahkan kepada keluarga angkat sejak kecil lagi. Mana? Boleh tak boleh? Boleh. Tadi macam kes tadi macam Amir tadi kan, yang mati tadi. Ni penting supaya kamu faham Okey, ni kena dengar betul. Tadi kamu tak dengar tak apa, ni kena dengar betul Okey. Isu tadi macam Amir tadi, dia dah daripada umur 2 bulan dijaga selama 6 tahun. Lepas tu mak dia datang, dia nak tuntut balik anak angkat. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Betul kalau mak angkat tu larang, boleh tak boleh? Boleh. Masa satu ni kejap boleh. Masa satu boleh? Boleh. Tak boleh. Boleh halang. Kalau ikut undang-undang yang ada, mak kandung ni bila 2 tahun dia tak boleh jaga. Tak boleh ambil. Tapi selepas 2 tahun, 3 tahun, mak berkuasa lebih. Mak kandung ni berkuasa lebih. Dia boleh ambil hak anak dia tu sendiri. Itu. Itu yang berlaku kepada tuntutan dekat si Amir tu. Walaupun dah 6 tahun, mak dia nak ambil juga. Macam tu. Jadi tu dah kalau kita sayang anak angkat pun macam mana pun agak sukar. Terutamanya kalau dia masih ada mak dia. Kalau dia masih ada mak kandung dia, ada masih mak bapak mak kandung lagi. Jadi benda ni agak sukar lah. Sayang tak sayang, tapi mak kandung ni lebih berhak. Okey. Sebab tu kalau saya tunjukkan isu yang Syed Amir ni kan, tu sebab tu saya tunjuk tadi yang ada macam ni. Jangan saya tunjuk ni. Sikit ni kita habis ni. Sikit. Ni kan. Tu dia panggil Akta Pengangkatan 1992. Faham tak? Nampak tak? Nampak saya nampak. Akta ni lah yang memelihara sama dia panggil de facto tadi. Tapi kalau lebih dia agak sukar. Mak kandung ni mak ayah kandung ni lebih ada hak. Macam tu. Tapi lepas isu Amir ni, kan isu yang baru-baru ni bila Amir mati kan, mereka cuba nak buat pindaan akta kanak-kanak 2001. Cuma adakah mereka ni boleh jaga, tak boleh jaga, itu kena bawa kepada dalam undang-undang. Misal katalah macam tadi kita kes Nabi tadi kan, Zaid tadi dia diberi pilihan, tapi dia ni walaupun nama dah ditukar, tapi dia masih nak duduk dengan Nabi. Jadi dia benarkan. Sebab tu bila dah umur 6 tahun ni, dia lebih daripada 20 tahun, anak ni boleh buat pilihan, tapi kena buat tuntutan dekat mahkamah lah, kena bicara. Cuma sebab tu kalau kita belajar, umur kita ni kalau bawah 17 tahun masih dalam jagaan mak ayah. Gitu. Isu macam isu agama kan, isu agama. Budak remaja tak boleh tukar agama sehingga umur dia 18 tahun. Gitu. Contoh dia umur dia 17, dia kena ikut agama bapak dia.
Kalau bapak dia Hindu lah. Macam tu, tak boleh tukar agama. Tapi nak tukar IC tu. Faham tak tu? Jadi tanggungan kita ni bawa mak ayah ni 18 tahun ke bawah ataupun 17 tahun. Kalau budak tu dia lahir Hindu. Ya. Tapi dia nak masuk Islam. Dia boleh masuk Islam umur 10 tahun ke 11 tahun tu, kalau kita baca kes yang ada surat khabar dulu lah. Dia Hindu, tapi mak bapak dia Hindu tapi anak dia masuk Islam. Isu ni jadi berat. Lepas tu bapak dia masuk Islam, suami isteri Islam, suami isteri Hindu. Lepas tu suami dia tu masuk Islam. Anak dia Hindu. Tapi bapak di Islam ni nak tarik anak dia jemput yang bapak dia. Jadi adakah boleh tak boleh? Masuk mahkamah, anak dia ni tak boleh tukar agama ke agama Islam sehingga umur 17 tahun. Tapi nak jaga-jaga lah. Gila-gila. Macam tu. Jadi kena ikut agama sebab ada agak isu. 17 tahun, 18 tahun lagi tak silap saya kes tu kalah. Dapat dekat Hindu juga. Macam tu. Anak dia tetap beragama Hindu sebab ni. Jadi itu isu penting, tapi yang paling penting anak ni dia mengikut agama bapak dia. Sehingga 18 tahun baru dia boleh tukar, kan kat IC kita tu kan. Ada tu Islam ke Hindu ke. Bila 18 tahun baru boleh tukar. Macam tu. Okey? Faham tak Faris? Faham. Okey. Kita pergi yang isu seterusnya. Jadi anak ni dia boleh dapat hak mak ni dia boleh dapat hak ni lah sepenuhnya. Okey. Situasi kedua, baca pula Syauqi. Situasi kedua saya. Rashid mendaftarkan permohonan pengambilan anak angkat di Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Okay, ini memang dia kena lah. Kalau kita nak masuk undang-undang ni kena buat pendaftaran. Itu normal. Kita tak boleh jumpa anak tepi jalan, kita isytihar sendiri, tak boleh. Sekarang kita terikat dengan Jabatan JPN ni, Jabatan Pendaftaran Negara. Kita kena daftarkan. Faham lah? Faham tak? Okay, boleh. Okay, yang ketiga. Saya lagi. Macam saya. Ya, asal terjumpa seorang bayi di tepi rumahnya dan bercadang untuk menjadikannya sebagai anak angkat. Boleh tak boleh? Kena pergi JPN je. Ya, kena pergi JPN juga. Dia ambil dulu, dia kena daftar cepat-cepat. Macam tu. Buat laporan polis dan sebagainya lah. Boleh? Boleh. Okey. Yang terakhir, Muaz. Hamidah tidak dapat menjadikan anak angkatnya sebagai anak susuan kerana dia tidak boleh mengeluarkan susu badan. Okey. Hamidah ni dia belum berkahwin. Umur dia, contohlah umur dia 25. Boleh tak ada anak angkat? Boleh. Boleh tak boleh? Boleh. Macam mana boleh jadi anak? Tapi tak boleh ambil anak susuan lah, Ustaz. Kenapa tak boleh ambil susuan? Sebab dia tak ada susu. Okey. Mumtaz kan? Hamidah ni tak boleh jadikan ambil anak angkat dia, maksudnya hubungan dia mahram tak mahram? Mahram. Sebab maksudnya tu nama pun anak susuan, Ustaz. Kalau tak bagi susu bukan anak susuan, Ustaz. Ya, okey. Jadi saya pergi lebih mendalam. Hamidah ni kan, dia ni ambil anak angkat. Tapi Hamidah ni belum kahwin. Dan lepas tu dia ambil satu ada ubat tu, dia bagi ada susu badan. Lepas tu dia bagi susu badan dekat anak angkat. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh tak? Kau kata boleh ni? Tak boleh tak? Saya. Timbul fitnah tak? Tak boleh. Oh, Ustaz, orang hukumnya tak boleh Ustaz, kalau perempuan yang tak kahwin memang dia tak ada susu badan, Ustaz? Tak ada. Tapi sekarang ni dia ada perubatan dia boleh bagi susu. Dia macam ada ubat lah. Ada suntikan perempuan tu boleh ada susu badan. Maksudnya dia buat proses sendiri. Boleh tak boleh? Tak. Boleh macam tak boleh, Ustaz. Boleh Mas? Boleh. Okey boleh? Tak boleh. Faris?
Tak boleh. Rusdi? Macam tak boleh tak? Syed? Tak boleh. Kamu tak boleh? Tahu. Oh, jawab tak, kata tak boleh, kenapa tak tahu? Sebab Sebab dia Apa, last sebab tak? dia Last, tak kahwin last. lagi. Sebab Tak kahwin lagi? anak tu dia akan Sebab jadi punca fitnah Ustaz. Lain? Kenapa Mak boleh? An- Siapa kata boleh? Siapa kata boleh, siapa kata tak boleh? Kau tak boleh kenapa? Mak cakap boleh, bagi Mak. Bagi Mu'ah. Bagi Boleh lah. lah. ibu Boleh. susuan ni, ibu Kejap, susuan ni. Mu'ah dulu. Kenapa boleh Mu'ah? Sebab jadi macam mana dah diisap susu jadi anak susuan. Oh, Tapi dia belum kahwin lagi. Kalau diisap susu kau kan. Mana ada Kan? susu, aku mana ada susu. Mu'ah. Oh, Pan. Ah. Ni semua ada record ni, Pan. Oh, sorry, Syed. Astaghfirullahaladzim. Okay, Rusdi. ah, Kenapa tak boleh? sebab tak boleh mungkin sebab ibu susuan ni maksudnya dia pun kena ada anak sendiri juga kan? Okay, sekarang ni dia buat suntikan, dia bagi badan dia ada susu. Boleh tak boleh? Tak boleh, Syed. Kenapa tak boleh? Tahu, Syed. Sebab dia tak berkahwin. Kan? Sebab dia tak ada. Aziz. Pak Aziz, kenapa tak boleh Aziz? Boleh sini Ustaz. Boleh, Saya Aziz, boleh. kenapa? Boleh, Kenapa boleh. Aziz? Saya jadi Saya ibu, tak tahu Syed. kenapa. Baik dia jawab. Fajar, siapa boleh bagi jawapan dengan cepat ni? Burger. Sebab dia tak berkahwin Ustaz. Tak ada suami. Jawapan semua dapat jahit je, tak dapat butas. Okay. Saya tahu tak? Okay, cepat. Saya rasa boleh. Apa boleh? Google. Sebab boleh sebab tujuan nak selamatkan anak angkat tu. Mungkin anak angkat Kurang tepat lah. Jawapan je, seorang perempuan dia tak boleh menyuntik apa-apa hormon dalam badan dia untuk menjadikan buah susu. Haram lah. Oh. Dia kan kita belajar dulu, boleh tak merubah ciptaan Tuhan? Tak boleh, Syed. Tak boleh lah. Jadi Hamidah ni dia kan tak ada susu, jadi dia tak boleh juga. Lepas tu dia kata dia nak anak angkat dia tu jadi anak susu dia, tak boleh. Sebab Hamidah tu memang tak kahwin lagi. Tapi dia reka sendiri susu badan dia. Hukumnya haram. Oh, macam ni, Syed. Saya tengok ada kat mana tah? Dia tak kahwin. Dekat Jepun, Syed. Dia tak kahwin tapi dia ada anak. Ya. Anak angkat ada tu lah, betul? Anak bukan, dia tak kahwin. Dia pakai suntik apa tah? Dia orang Jepun, dia tinggal Korea, Syed. Perempuan tu lah. Dia tak ada suami tapi dia ada anak. Tapi orang cakap haram, Syed, kan? Haram. Dia panggil tabung uji. Hukumnya haram lah. Hukumnya haram. Kalau dah kahwin tapi kalau tak ada susu tapi dia makan ubat susu tu macam mana tak? Dia dah kahwin. Tapi dia tak ada susu badan. Dia tak ada anak. Dia tak ada anak tapi dia ambil anak angkat. Lepas tu dia tak ada susu badan tapi dia makan pil susu. Untuk menyusu orang lain. Untuk menyusu orang lain. Untuk anak angkat dia, untuk buat anak susuan. Tapi dia kahwin dah. Ini saya sebab kemudian. Wallahualam. Soalan mumtaz. Baik tu, Muaz. Nanti baik tu. Itu. Tak ada. Aku macam kurang faham lah soalan Muaz tadi. Macam boleh Muaz. Macam ni. Okey. Muaz, susu ayat Muaz. Dia dah kahwin. Dia tak ada anak. Lepas tu dia ambil anak angkat yang masih kecil, bayi. Tapi dia tak ada susu badan untuk susukan anak tu. Untuk buat anak susuan, lepas tu dia makan pil susu untuk keluarkan susu badan. Boleh ke tak? Okay, nanti saya tengok balik. Saya bagi minggu depan lah. Soalan mumtaz. Soalan terbaik, Mas. Ya. Okay, ada soalan lain? Macam ni, saya nak tanya soalan yang saya tak boleh jawab. Okay. Oh, baik dong, Mas. Ustaz, boleh tak anda katalah satu hari nanti bila saya dah bekerja apa semua kan, bila satu hari tu saya jalan-jalan lepas kita makan, saya ternampak satu
Kotak. Macam seorang makcik dengan anak. Makcik tu makcik yang ditinggalkan dan anak tu adalah cucu makcik tu. Kemudian saya ambil makcik tu sebagai orang gaji saya. Mana makcik tu duduk dengan saya lah. Okey. Itu cucu tu boleh dikira anak angkat saya ke? Dia nak dikira tak dikira, kita kena daftar. Itu. Daftar untuk anak angkat lah. Ya, kena daftar anak angkat. Macam dia kes macam Syauqi ni, Syauqi nak buat macam rumah anak angkat. Macam itulah benda yang sama. Semua ni kena daftar. Kalau sekadar mulut, dia tak boleh. Bukan tak boleh, dia tak ada pengisytiharan. Dia ni siapa sebenarnya? Takut orang timbul fitnah tadi. Syauqi dengan makcik ni pula ke? Ya Allah, Ki. Tak ada lain ke Ki? Ya ampun. Jadi kena buat daftar anak angkat. Sebab tu tadi kita buka dalam buku teks tadi, ada yang anak angkat. Okey? Syauqi orang faham darahnya. Selera makcik. Dan untuk soalan Muaz tadi, minggu depan saya bagi. Saya jumpa lah. Nanti saya terang minggu depan. Ada soalan lain? Ada. Boleh ya? Faris tanya, Faris. Okey, sebelum kita balik nak habis ni. Ada lagi soalan? Okey, soalan yang kalau tak ada kita tutup yang ni. Kita buat satu yang lain pula, tengok ni. Nampak tak? Nampak tak? Ya? Banyak. Nampak tak? Ni saya tekan biru, nampak tak? Bolehkah kanak-kanak Islam diangkatkan oleh ibu bapa bukan Islam? Boleh tak boleh? Dia ada jawapan, saya tak nak buka lagi. Boleh tak boleh? Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Dengan tujuan mak ayah tu dia tak halang dia nak buat ibadat agama Islam tu, Ustaz. Lagi jawapan lain? Kena jawab. Jawapan lain? Mumtaz apa? Jawapan lain? Boleh tak boleh? Siapa nak jawab? Boleh Ustaz. Kenapa boleh, Mat? Bagi Mat sekali. Kenapa boleh? Sebab dia bukannya tukar agama, dia cuma buat anak angkat kan. Tapi dia kena jaga batas-batas tu. Baik. Tak boleh follow lah. Ada jawapan lain? Ada jawapan lain? Ada. Ada jawapan lain? Ada. Okey, kita tengok jawapan dia. Pak, tak tahu. Boleh, jawapan ni soalan ni, bolehkah kanak-kanak Islam diangkat oleh bapa bukan Islam kan? Baca ni, Faris. Walaupun dalam Akta 253 tidak menyebutkan tentang perkara ini, buku arahan pendaftaran pengangkatan 1992 menyatakan bahawa kanak-kanak beragama Islam tidak boleh diangkatkan oleh ibu bapa angkat yang bukan beragama Islam. Tak boleh tak ada siapa jawab tak boleh. Jadi tak boleh jadi kalau kita nak serahkan pada tuan-tuan toke Cina, tentu orang kaya, kita mau ambil anak angkat aku ni, anak aku sebagai anak angkat, tak boleh tak boleh, tak dibenarkan. Boleh? Faham Okey. Kalau Islam pun tak boleh Ustaz. Baca pula. Bolehkah kanak-kanak beragama Islam diangkatkan oleh bapa angkat yang beragama Islam? Boleh tak boleh? Tak. Walaupun dalam Akta 25 tak boleh? Boleh tak? Tak boleh tak? Tahu ke? Tak boleh. Boleh. Kenapa boleh, Faris? Boleh. Bagi sikit, Faris. Hujah kau berdasarkan dalil Quran sikit. Hadis 1-2. Boleh, Faris? Tak tahu. Tak tahu. Rusdi, ada jawapan? Tak boleh tak? Ya? Tak boleh. Sebab saya kalau boleh tak nak jaga anak yang bukan Islam. Bukan saya tak nak, saya kata boleh tak boleh. Sebab tadi dia tak ikut individu dia ikut undang-undang mana boleh aku tak nak. Kau tak nak, tak boleh. Ya. Undang-undang. Kalau ikutkan undang-undang tak boleh Ustaz. Sebab?
Sebabnya saya pun tak tahu Ustaz. Sebab belajar agama. Dah agama. termasuk dalam fakta. Boleh Kita tengok Dia macam kat atas juga Ustaz. Dia jawapan sama kan? Tidak boleh angkat ke macam tu. Mana Ustaz jawapan ni? Kan betul jawapan. Kanak-kanak yang bukan agama Islam boleh diangkatkan. Boleh. Boleh dia boleh. Dia boleh. Dia terbalik. Kalau kanak bukan Islam sebab tu sebab kita ni berada dalam negara Malaysia kan. Kita berada di Malaysia. Islam ni dia Akta 153 tu perkara 12 tu Islam ni agama persekutuan. Jadi Islam ni dia mutlak nombor satu. Lebih berkuasa. Contoh kalau kita jumpa dia buku Sami anak dia tu agama Hindu. Kita angkat dengan kitanya anak agama Islam. Kita ni bapa dibenarkan. Dia terbalik Kalau kanak-kanak tu dia angkatkan kalau dia anak Islam, kalau bukan Islam tak boleh. Tapi kalau kanak-kanak tu agama Islam boleh diangkatkan kepada bapa beragama Islam. Dia terbalik Dah boleh ni. Ingat benda tu ingat tu. Oh ya. Ini isu-isu sajalah. Isu-isu yang perlu kita buatlah. Okey. Ni yang saya baca tadi yang cuba kita kan. Bolehkah ibu bapa kandung ambil kanak-kanak selepas angkatan de facto ni diluluskan? Berapa tahun de facto tadi? 2. Okey, tengok. Tidak. Maksudnya kan kalau selepas 2 tahun baru boleh. Tapi kalau masa 2 tahun tak boleh. Tapi dah 3-4 tahun maksudnya kalau kena dia akan kena something lah. Denda ke apa ke macam tu. Boleh? Faham Boleh ambil analis mula lah. Selama 2 tahun je. Lepas 2 tahun boleh macam tu. 2 tahun maknanya 2 tahun diluluskan ke 2 tahun umur anak tu? 2 tahun penjagaan. 2 tahun penjagaan. Itu. Okey. Boleh ini soalan terakhir. Bolehkah bapa tunggal membuat pemenuhan angkatan? Boleh. Tapi anak tu syarat anak tu dah lebih pada umur penyusuan Ustaz. What? Betul tak? Contoh si Muhammad ni dia kahwin, lepas tu dia jadi bapa tunggal. Lepas tu dia nampak nama perempuan, nak ambil anak angkat perempuan. Anak perempuan tu umur 13 tahun. Boleh tak boleh? Tak boleh Ustaz. Mahram. Boleh tak? Tadi kata boleh. Tadi saya ingat anak lelaki. Okey, kalau anak lelaki boleh? Boleh kan? Anak perempuan? Kan saya cakap kan kalau anak angkat tak boleh sentuh Ustaz. Tahu Ustaz. Tak boleh? Tak boleh Ustaz. Tak boleh. Sebab dia sebab bukan mahram. Takut menimbulkan fitnah. Kemarin tidur umur satu sama. Ya, tak boleh tengok apa dia. Bapa tunggal tak boleh. Walaupun dah datang mereka tidak digalakkan. Boleh tak boleh boleh, tapi tidak digalakkan. Ni. Boleh, tapi tak adakan. Maksudnya mahkamah ni dia takkan benarkan lah. Takkan benarkan. Boleh? Yang terakhir, lastnya ni penting lah. Bolehkah ibu kandung buat pemenuhan angkatan bagi anak kandung mereka? Boleh tak boleh? Apa Ustaz? Membuat permohonan. Bolehkah ibu bapa kandung membuat permohonan angkatan bagi anak kandung mereka? Boleh Ustaz. Boleh lah, tiada halangan. Kita nak serah anak kita pada orang, bagi lah. Ya, kata aku anak tapi dia ngaku dia anak angkat. Kalau macam contoh macam saya ada anak tapi saya tak mampu nak jaga dia, saya baru boleh saya mohon Ustaz kan? Mohon lah bagi orang. Tapi tu kalau kita nak datang jenguk dia boleh Ustaz. Ya, dia sebenarnya korang angkat ni isu dia apa tak ada toleransi, tak ada apa perbincangan, komunikasi antara mak kandung, bapa kandung dengan keluarga angkat. Sebenarnya dua-dua boleh, tapi kena bincang bersama-sama lah. Bincang sama-sama. Okey? Okey, faham. Okey. Ada soalan lain? Tak ada Ustaz. Kita buka gambar sikit tengok. Buka gambar suruh balik ni. Gambar sikit tengok. Ada rak hidung. Oi, Faris handsome Faris. Oi, ada Sahek.
Okey ya. Boleh faham tak ini tentang nasab angkat? Boleh ya? Faham. Okey, itu sajalah insya-Allah. Hari Isnin kita belajar baru, Selasa belajar baru ya. Mulai hari Isnin kita akan buat macam itulah. Ni untuk yang akan datang dulu. Hari Isnin nanti saya akan buat yang macam kuis tu. Jadi kuis tu kita akan kira markah. Siapa yang top 1 sahaja Soalan first attempt. Ya, first attempt saja. Second tak kira, dia kena first attempt. First attempt saja. Jadi akan kira lah. Kalau dia ada kurang sampai PKP ni, kita akan bagi hadiah dia burger special. Ada masalah. McDonald Ustaz. McDonald. Okey, McDonald sekarang Yahudi kita stok sekejap. Kita makan burger. Mana ada Ustaz? Mana ada Ustaz? Sekarang je nanti tak Azad kan? Sekarang tak Ustaz, mana ada Ustaz? Sekejap je. Macam tu untuk Ustaz. Ya, tapi kita ambil pendekatan, kita makan burger, kita tolong apa? Burger jalanan. Burger Ramli. Burger Ramli lagi bagus, itu orang Islam. Confirm orang Islam. Muaz jual burger. Jual burger Muaz. Okey lah, itulah. Jadi dia sejak saja PSI satu bahagian, QI satu bahagian ya. Boleh lah? Boleh Ustaz. Lupa insyaAllah. Saya sapu dua-dua. Okay, kita tengok lah. Okay, itu yang pertama lah. Okay, yang kedua, yang terakhir ni, untuk ni faham lah? Tajuk hari ni boleh? Faham Ustaz. Okay, insyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan diberkati. Pak, terus orang ambil gambar harus dia masuk dalam. Dah gambar. Muka kan ya? Carol mana Carol tadi? Balik lah. Carol left lah Ustaz. Sikit lagi. Okay. Mana Huda dah nak tunjuk gambar Huda? Udah Ustaz. Ya. Okay. 1, 2, 3. Sikit lagi. 1, 2, 3. Okay, mantap. Okay, baiklah. Terima kasih. Minta maaf lah kita buat kelangkaan sikit lah. Kepada manfaat lah insyaAllah. Terima kasih sekali lagi ya. Okay. Sama-sama Ustaz. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.